wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada hari ini, pada pagi yang mulia ini. Setelah selesai kita mengerjakan solat subuh, alhamdulillah pagi ini kita akan berkongsi dalam kuliah subuh secara maya, yang mana pagi ini kita telah memilih tajuk ujian tanda Allah sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak qad zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, ayat yang saya bacakan tadi membawa maksud. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu, wahai Muhammad, serta mengisinya dengan iman dan hidayah, petunjuk. Kawizrak, dan kami meringankan daripadamu bebanmu, yakni menyiarkan Islam. Wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak, yang memberatkan tanggunganmu dengan memberikan pelbagai kemudahan dalam melaksanakan. Wa rafa'na laka zikrak, dan kami telah meninggikan bagimu sebutan namamu dengan mengurniakan pangkat Nabi dan pelbagai kemuliaan. Fa inna ma'al usri yusra, oleh itu maka tetapkanlah kepercayaan tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sekali lagi ditegaskan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Fa iza faraghta fansab, kemudian apabila engkau telah selesai daripada satu amal soleh, maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha mengerjakan amal soleh yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu saja engkau memohon apa yang engkau gemar dan ingini. Jadi memberitahu kepada kita di dalam ayat ini betapa Nabi kita sendiri pun diuji dengan pelbagai ujian. Dan percayalah setiap ujian itu disusuli dengan bantuan daripada Allah, akan disusuli dengan kemudahan selepas kesukaran. Kenapa ujian datang kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Ujian hanyalah diberi oleh Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih, bukan semua dapat. Kan? Hamba-hambanya yang dikasihi dan disayanginya, dan jangan kita lupa bahawa ujian itu ada pertolongan dari Allah seperti mana yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 214 bermaksud, adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum sampai kepada kamu ujian dan cubaan seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Mereka telah kemusnahan harta benda dan serangan penyakit serta digoncangkan dengan ancaman bahaya musuh. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman yang ada bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selama kini kita menghadapi ujian, dalam Quran ini adalah jawapannya. Surah Al-Baqarah ini dengan jelas beritahu macam mana kita nak kata yang kita ini beriman sedangkan kita belum diuji. Malahan dalam ayat ini juga menyebut betapa dekatnya pertolongan Allah itu asalkan kita bersabar. Asalkan kita bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah. Jangan kita gadaikan prinsip agama dan syariah. Kerana sesungguhnya dengan berpegang pada agama dan bersabar ini, Allah Ta'ala akan bantu kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Bila kita tak sabar dan kita tidak berpegang kepada syariat Islam, tak berpegang kepada agama Allah,
Lepas tu kita mungut macam-macam. Kenapalah susah benar hidup aku ni? Kenapalah tak ada apa-apa bantuan Allah Ta'ala tolong aku? Puncanya apa? Ini salah satu yang perlu kita semak diri kita semula, tuan-tuan dan puan sekalian. Sebagai manusia biasa, kita pastinya tidak akan mampu menjangka bilakah ujian itu akan muncul tiba. Walau bagaimanapun, kalau kita mengetahuinya, apalah kudrat kita? Apa kudrat kita untuk menghadapi, menolak ujian-ujian itu sebagai seorang hamba yang kerdil, lagi biasa, lagi penuh dosa? Macam mana kita nak menghadapi ujian-ujian tu? Kalau kita tahu sekalipun. Jika direnungkan kembali, kita semua pastinya pernah dan akan ditimpa ujian dari Maha Esa. Itu tiba, manusia yang bersyukur dengan ujian itu dan memandangnya sebagai hadiah pemberian Allah. Boleh tak kan? Susah, tuan. Kalau benda-benda elok, semua kita boleh terima. Tetapi benda-benda yang tak baik, itu susah nak kita jamin dan ramal yang kita boleh terima dengan baik. Malahan kadang-kadang dapat nikmat pun belum tentu lagi kita boleh berjaya dengan ujian nikmat ni. Kadang kita jadi lupa diri, kita jadi tamak dan sebagainya. Itu sebabnya kita sentiasa sabar dan berpegang teguh kepada agama Allah. Manusia tu sifatnya pelupa. Ada masanya dalam melalui kehidupan di dunia, kita lalai dan leka pada hakikat yang nyata bahawa kita hanyalah hamba-Nya yang esa. Jadi apakah sebenarnya yang mampu membangkitkan manusia dari kelalaian dan kealpaan ini? Jawapannya adalah ujian. Apakah jawapan kepada ujian? Jawapannya adalah ujian lah. Jadi macam mana nak bangkitkan kepada kita pada kelalaian dan kealpaan? Jawapannya ujian. Kadang-kadang bila dah diuji, baru kita sadar. Dah uji, ya Allah, aku ni banyak dosa kadang-kadang. Kan? Sebab dah datang ujian, barulah kita teringat. Dah terantuk, baru nak tengadah, kata orang tua dulu. Kan? Terdapat 9 persoalan yang sering dikemukakan oleh manusia kepada Allah SWT dan dia menjawabnya di dalam Al-Quran. Soalan yang pertama, kenapa aku diuji? Kenapalah aku ni diuji? Maka Quran menjawab, apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji dan sungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang... Ayat 2 hingga 3. Setiap ujian ditimpa oleh Allah SWT kepada hamba-Nya, sebenarnya Allah ingin mengurniakan satu ganjaran yang lebih besar dan lebih baik. Allah SWT akan menghapuskan dosa-dosanya dan memberi ganjaran pahala yang besar di hari akhirat nanti. Tidak ada balasan yang lebih baik melainkan mendapat balasan syurga. Soalan yang kedua. Yang pertama tadi dah tahulah. Maknanya ujian yang ditimpakan tu sebenarnya Allah nak bagi ganjaran lebih baik. Kalau tak di dunia pun Allah akan janjikan balasan yang lebih baik untuk kita di akhirat besok di dalam syurga. Soalan yang kedua, kenapa aku tak dapat apa yang aku idam-idamkan? Kita nak yang itu, dapat yang ini, dapat yang itu. Jadi macam mana? Apakah jawapannya? Maka Al-Quran dah jawab, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Maka sungguhnya satu perkara tu hakikat sebenarnya Allah Maha mengetahui. Walaupun kita nak sesuatu, tapi kita kena yakin agaknya Allah tak bagi ini sebab ada benda lain yang lebih baik Allah nak bagi dekat aku. Itu kita kena yakin dalam hidup kita. Kinilah jika satu doa atau hajat tidak ditunaikannya, ada sesuatu yang lebih baik yang akan Allah kurniakan sebagai pengganti kepada apa yang kita hajatkan. Jika kita tak dapat di dunia, yakin pula yang nanti di akhirat kita akan mendapat pula keberkatannya yang mana Allah akan memberikan kepada kita. Oleh itu berbaik sangkalah kepada Allah. Jangan kata tahulah hidup aku ni apa aku nak semua tak dapat. Jangan macam tu. Memang semua manusia tak dapat apa yang dia nak, tetapi kita kena ingat kita apa yang kita ada ini semua Allah bagi, dan mudah-mudahan apa yang Allah bagi itu kita yakin itu adalah yang terbaik. Ya.
Soalan yang ketiga, kenapa ujian seberat ini? Quran menjawab, la yukallifullahu illa wus'aha. Yang mana Allah tidak akan membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Allah SWT maha mengetahui tahap kemampuan kita di dalam menghadapi ujian sebagai hamba-Nya yang kerdil. Oleh itu, apa sahaja yang berlaku ke atas diri kita sebenar-benarnya masih lagi di dalam kemampuan kita untuk menghadapinya. Anggaplah sesuatu ujian itu dengan pemikiran dan sangkaan yang positif dan cuba menunjukkan bahawa terdapat orang lain yang lebih berat ujiannya di dalam menghadapi ujian daripada kita. Maka dengan itu akan terasalah beban yang ditanggung kita ini lebih ringan. Contoh kita cakap, aduh teruk betul hari ni. Makan lempeng ya pagi ni. Alah, tak ada kau makanan lain. Lepas tu tengok dalam internet tu lah, sian ni lah. Kat tempat lain makanan pun tak ada. Tu merayap dekat dia keluar sebab dia tak ada makanan. Kita masih pek makan lempeng-lempeng lah. Sedap apa lempeng. Saya ingat arwah wan saya main. Kecil-kecil tu kan. Baik lempeng, cacah gula. Sedap pula kan. Jadi makna kata syukurlah dengan apa kita ada. Kalau kita tengok ada orang yang lagi baik daripada kita ujiannya, maka kita akan rasa lebih ringan. Mudah-mudahan. Ya. Soalan yang keempat. Kenapa kita rasa kecewa? Maka Quran menjawab, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Surah Ali Imran ayat 139. Mukmin tidak akan rasa kecewa atau putus asa kerana orang mukmin akan sentiasa redha dengan qada dan qadar. Jika kita merasai kita mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita orang beriman dan bertakwa, maka akan hilanglah perasaan yang negatif ini. Jadi makna kata yakin apa juga yang datang kepada kita tu semua adalah qada dan qadar Allah, dan kita yakin apa yang Allah Taala bagi dekat kita itu kan akan meningkatkan darjat kita. Maka yakinlah mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman, maka hilanglah perasaan-perasaan yang tidak baik, perasaan-perasaan negatif, prasangka kepada Allah. Bukan. Ya. Soalan yang kelima. Bagaimanakah harus aku menghadapi kesusahan ini? Maka Quran telah pun menjawab untuk kita. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya salat itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 45. Benar sungguh saranan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Bahawa sifat sabar dan sentiasa mengerjakan salat wajib dan sunat akan membantu orang mukmin ketika dia dilanda kesusahan, ujian dan kesukaran di dalam hidupnya. Lapangkan fikiran kita, perbuatan kita bersabar dan bersalat wajib dan sunat ini akan membantu kita melapangkan pemikiran kita dan melepaskan kita daripada segala kesusahan ini jika kita istiqamah dengan bersabar, istiqamah dengan salat kita. Kerana salat ini adalah merupakan penghubung. Menurut salat kita akan doa, bermunajat kepada Allah dan mudah-mudahan inilah caranya kita berkomunikasi dengan Allah untuk memohon bantuan dan pertolongan. Percayalah sesungguhnya dan yakinilah sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik penolong. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita beralih kepada soalan yang ke-6. Kepada siapa aku berharap? Kita nak minta tolong siapa ni? Siapa nak minta tolong? Tu dah hidup dah ni. Pada siapa kita nak berharap? Pada siapa kita nak minta tolong? Quran menjawab, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain daripadanya, hanya kepadanya aku bertawakal. Surah At-Taubah ayat 129. Tak ada tempat lain untuk kita bergantung dan memohon pengharapan hanyalah kepada Allah. Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Tuhan yang memakbulkan segala doa dan permintaan. Tu masalah kita. Kadang-kadang bila dah ada masalah,
kita terlupa. Sedangkan Allah adalah satu-satunya pengharapan yang kita sepatutnya menyandarkan pengharapan dan pertolongan. Allah Maha Berkuasa, Maha Kaya, yang mampu bantu kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tak ada Tuhan selain pada Allah, dan kepada Allah lah yang selayaknya kita bertawakal. Kadang-kadang bila kita dah susah, kita terlupa. Kita beria dan melutut merayu kepada manusia untuk mendapatkan pertolongan. Sedangkan Allah adalah sebaik penolong. Kita terlupa, tuan-tuan. Ada satu kisah, ada orang tua tu sakit kepala. Sakit kepala, tuan-tuan. Dia pergi jumpa dengan doktor. Jumpa dengan doktor. Doktor kata, tak ada apa-apa, okey ni. Jumpa pula pakar kepala nama. Dia cek pula pakar kepala, scan apa semua, tak ada apa. Kan? Sampai jumpa pula dukun pula. Jumpa dukun. Dukun telik, kenapa pula sakit kepala macam dah tak ada kepala. Elok kepala kau ada tak? Maksud kepala tu sakit macam dah tak ada dah kepala ni. Macam tu lah. Oh ya kau cek. Ni ada orang buat ni macam tu lah cakap Macam-macam ubek suruh ambil air, suruh mandi lah, suruh minum lah. Tak, ya mau elok. Sudah macam-macam cara, last sekali jumpa imam, mam minta tolong mam. Malam Jumaat, mam tolong baca Yasin, boleh tak doakan biar sakit kepala saya ni elok. Dah tak ada cara lain dah mam. Ni lah. Tu pun masalah kat tu. Allah Ta'ala last sekali letak. Sedangkan, apa gak penyakit? Pertama, syukur dulu. Semua ni daripada Allah. Yakin Allah juga yang menyembuhkan. Kemudian ikhtiar. Ikhtiar tu tak ada masalah. Jumpa doktor, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita nak minta pandangan manusia yang ada ilmu ni tentang apakah simptom mungkin penyakit kita ni berpunca daripada apa langkah-langkah boleh diambil. Tak ada masalah tu. Tetapi kita terlupa untuk bermohon, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Soalan seterusnya, soalan ketujuh. Apa yang aku dapat daripada semua ujian ini, ya Allah? Aku dapat apa dengan ujian-ujian ni? Quran menjawab, sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Surah At-Taubah ayat 111. Allah janjikan syurga untuk kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itulah yang kita dapat. Itulah yang sebaik-baik. Bayangkan, digambarkan dalam kitab Munkasyafatul Qulub sebagai manusia masuk ke dalam syurga. Allah Ta'ala tanya, apakah kamu tidak rela kepada aku dalam syurga? Antara dialog lah. Nanti tuan-tuan boleh baca sendiri. Maka kata mereka, bagaimana kami tidak rela, ya Allah, sedangkan engkau telah memberikan sesuatu pernah terbayang ke hati. Nak tunjuk betapa hebat dan dahsyatnya kurniaan Allah SWT kepada orang yang dapat masuk syurga, tuan-tuan. Apa benda pun lah kita buat. Nak gambarkan syurga ni seindah ini, secantik ini, secantik itu. Macam saya pergi Balkan dulu. Saya tengok punya cantik kan. Suasana di Bosnia. Suasana di beberapa tempat lah. Di Kalambaka, di Greece pergi. Cantik. Tetapi kita rasa, macam syurga lah. Ada yang sebut tu. Macam syurga. Tak, tuan-tuan. Hebat, cantik macam mana pun. Sejuk macam mana pun. Sadap macam mana pun lah mata kita memandang. Sebenarnya tidaklah seindah syurga yang mana tidak pernah terbayang dek mata, tak pernah terdengar ke telinga dan tak pernah tergambar ke hati. Tuan-tuan. Ya? Tidak ada balasan yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia bertakwa melainkan balasan syurga seluas langit dan bumi. Semua ujian yang dihadapi tidak akan sia-sia kerana Allah SWT telah berjanji akan memberikan balasan syurga kepada siapa yang sanggup berjuang di jalannya dengan harta, masa dan nyawa semata-mata mencari keredaannya. Ya. Soalan yang ke-8. Aku tidak tahan dengan ujian ini. Quran menjawab, kamu berputus asa daripada rahmat Allah, sesungguhnya tiada berputus asa daripada rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Surah Yusuf ayat 12. Jangan putus asa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan rahmat Allah. Yakinlah Allah Ta'ala akan memberikan yang terbaik untuk kita. Yakinlah ada hikmah di sebalik setiap peristiwa. Yakinlah terlalu banyak kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita. Sebagai orang yang beriman, kita tidak akan putus asa dengan rahmat Allah dan sentiasa bersabar dan juga sentiasa juga tabah dengan apa juga ujian dan dugaan yang melanda diri kita, kerana kita kena faham sifat berputus asa ini sebenarnya adalah sifat orang-orang yang kafir. Janganlah kita menjadi sebahagian daripada mereka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bila ada ujian, ada je dugaan, hilang pedoman.
Mula nak bunuh diri, mula nak melompek dan sebagainya. Mula nak menikam diri, mula nak minum racun dan sebagainya. Minta jauhkan. Yakin dengan rahmat Allah. Yang mana Allah Ta'ala janjikan untuk kita. Janjikan untuk kita syurga, tuan-tuan. Kalau kita bersabar dengan ujian dan dugaan ini. Oleh yang demikian, jangan kita berputus asa. Kerana putus asa adalah sifat orang-orang yang kafir. Soalan yang ke-9. Sampai bilakah aku akan merana begini? Quran menjawab, kerana sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Surah Al-Insyirah ayat 5 hingga 6. Kan ayat yang saya bacakan di awal tadi. Alam nashrah laka sadrak. Kan? Ingat ya? Benarlah apa yang dijelaskan oleh Al-Quran. Setiap kesusahan itu ada kemudahan dan kemudahannya. Allah SWT Maha Adil dan tidak pernah menganiaya hamba-hambanya, dan akan sampai pula masanya Dia akan memberi pertolongan dan memberikan kemudahan kepada kita. Ingatlah bahawa pertolongan Allah cukup dekat dengan kita bila kita berbaik sangka dengannya, bersabar dengannya, berpegang teguh dengan agama. Maka tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, yang bersama dengan saya pada pagi ini, sesungguhnya soalan-soalan yang dikemukakan tadi, soalan-soalan yang dibacakan tadi, menunjukkan kepada kita betapa Allah Ta'ala ini sayangkan kita. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah bagi ujian kepada kita. Allah bagi dugaan kepada kita sebagai tanda besarnya rahmat Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dan menguji tahap keimanan kita. Dan setiap kali kita diuji, maka Allah Ta'ala akan meninggikan darjat kita. Dan semua persoalan-persoalan yang biasa kita sebut, apa yang jadi macam ni, boleh tahan ke aku ni, kepada siapa aku minta tolong, kenapa teruk sangat, macam-macam soalan ni kan, semuanya telah dijawab di dalam Al-Quran, kerana sesungguhnya Al-Quran adalah mukjizat daripada Allah SWT, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bila kita dapat memahami hikmah di sebalik semua kejadian di dunia ini, maka janji-janji Allah dinyatakan dalam Quran. Manusia akan sentiasa diuji, tuan-tuan. Kita tidak akan dapat lari daripada ujian Allah SWT. Oleh yang demikian, kita kena bersabar banyak-banyak, tuan-tuan. Bersabar banyak-banyak, kerana sesungguhnya bukanlah satu perkara yang enteng sebenarnya. Kan? Ujian yang Allah Ta'ala bagi dekat kita ni sebenarnya melambangkan kasih sayang Allah. Kita kena yakin yang rahmat daripada Allah tu sangat luas. Sangat luas, tuan-tuan. Rahmat daripada Allah. Dan bila kata rahmat daripada Allah tu sangat luas, maka kita berusahalah untuk bersabar, dan berpegang teguh kepada agama. Sebab seandainya kita tidak sabar, maka kita sendiri yang rugi. Jadi kalau tuan-tuan ada persoalan yang nak dikemukakan kepada saya pada pagi ini, tak ada masalah. Jadi kita berlive ini juga kita bantu untuk menyumbangkan dana kepada Madrasatul Quran Ar-Ridha, yang mana mereka berhasrat untuk mengumpulkan dana bagi perbelanjaan di dalam membantu asnaf, kan, di dalam menghidupkan program Ihya Ramadan dan sebagainya. Jadi kalau tuan-tuan ada persoalan, tak ada masalah, sebab Facebook ini, rakaman kita Facebook live Facebook kita ni masih lagi boleh ditonton berulang-ulang kali, dan seandainya ada persoalan-persoalan berbangkit, bolehlah dikemukakan menerusi laman ini. Ni yang pertama, Puan Rahayu Mak Supah, Kak Ayu, apa khabar? Kan, Kak Ayu pun tengok live pagi ni. Jadi macam mana Kak Ayu, okey Biasa ujian-ujian daripada Allah yang menimpa kehidupan kita ni. Menimpa kehidupan kita ni daripada masa ke masa, memang kita tak, orang kata, tak lari daripada diuji sebagai manusia. In fact, kan, malahan kalau kita tengok dalam kehidupan kita ni daripada kecil, kan, sampailah ke besar, sampailah dah tua, ada je ujian. Malahan kita kena ingat tau satu perkara, dalam satu hadis disebut, bersaksilah bahawasanya dalam tempoh 40 hari, maka sesungguhnya kamu jauh dari rahmat Allah. Nampak tak?
Maknanya kalau kita tak diuji pun bahaya tuan-tuan. Jadi kalau kena uji tu okeylah tu. Kan? Akuan baru hantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada sebarang persoalan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian bolehlah. InsyaAllah walaupun saya telah mengakhiri live pada pagi ini, InsyaAllah kalau ada persoalan-persoalan yang berbangkit selepas ini, saya akan berusaha ataupun akan diperbincangkan di dalam sesi live yang berikutnya. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, terima kasih banyak tuan-tuan sekalian. Ingat, sekali lagi saya ingatkan kepada semua, bersabar banyak-banyak dengan apa juga ujian dan dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini adalah tanda kasih sayang Allah, dan Allah Ta'ala ingin meningkatkan darjat kita. Yang keduanya, Allah Ta'ala bagi ujian dekat kita, Allah Ta'ala nak uji keimanan kita. Dan ketiganya juga, jika ni ingat, apa juga yang Allah uji dekat kita ni adalah masih lagi di bawah kemampuan kita. Maknanya masih seperti mana firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Sesungguhnya ujian Allah itu, Allah Ta'ala takkan timpakan sesuatu melainkan dengan kemampuan kita sebagai hamba-Nya. Wati binti Ramli, esok ada lagi tak? InsyaAllah kalau apa kita akan maklumkan dalam Facebook, sama ada kita buat pagi, petang atau malam, kita akan maklumkan kemudian. Ya, jadi teruskan. Alhamdulillah, semoga sihat, semoga Allah beri semua kekuatan dan kesabaran dengan ujian Allah SWT. InsyaAllah Kak Ayu, Puan Rahayu Mak Supar, masih banyak. InsyaAllah semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Cuma sedikit amalan seperti biasa yang saya selalu pesan pada semua, antara yang pertamanya banyakkanlah bersalawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Ya, salawat kerana Nabi pun pesan, sekali kamu berselawat kepada Allah, sekali kamu berselawat kepada aku, kepada Nabi, 10 kali Allah dan malaikat akan berselawat kepada kamu. Maknanya Allah mendoakan kesejahteraan dan keselamatan kita. Kedua, perbanyakkanlah istighfar. Kerana istighfar ni sebab kita banyak dosa. Hanya dengan mengurangkan dosa kita, memadam dosa-dosa kita dengan keampunan pada Allah, barulah hati kita akan tenang. Ketiga, banyakkanlah meletakkan hati Quran di dalam hati kita, iaitu surah Yasin. Letakkan surah Yasin tu dalam hati kita, bukan ambil bola, tapi kita baca. Tapi kita baca. Kemudian yang keempatnya adalah perbanyakkanlah haukil, yakni bacaan la haula wala quwata illa billah. Itu kita serahkanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah soalan sopik pula satu soalan. Assalamualaikum, boleh tak Ustaz terangkan kepada kami semua apa itu rahmat Allah? Saya seorang ibu tunggal, Ustaz, macam-macam ujian saya tempuhi, terutama berkenaan hutang dan cinta. Selanjutnya bagaimana untuk tetapkan iman kita, Ustaz, supaya apa yang ditakdirkan oleh Allah kita redha? Kepada Khair Falik, boleh tengok balik apa yang telah saya huraikan pada hari ini, yang mana terdapat 9 soalan berkaitan tentang ujian-ujian Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kan memang sebagai seorang ibu tunggal, macam-macam ujian saya faham tu. Mak saya pun ibu tunggal, yang mana arwah abah saya meninggal dunia. Dia ada dua lah ibu tunggal ni. Ada satu ibu tunggal disebabkan meninggal dunia, ada satu bercerai hidup, dan satu lagi bercerai mati kan. Jadi ibu saya pun menghadapi pelbagai ujian. Dan tuan-tuan dan puan Khair Falik ni tadi yang tanya soalan ni, sebagai ibu tunggal diuji, itu biasa. Macam disebut tadi, yang pertama, Allah Ta'ala takkan uji kita melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, Allah Ta'ala uji kita sebab rahmat Allah itu luas. Yakin. Baca surah Alam Nashrah tu, Al-Nishirah tu, Alam Nashrah laka sadrak. Di hujung tu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra tu, cuba kita baca. Taklah bagi tahu kat kita, setiap kesusahan itu ada kemudahan. Maknanya lepas kita diuji, akan adalah kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala akan bagi kat kita. Kita kena yakin dengan tu. Begitu juga yang ketiga, Allah Ta'ala bagi ujian sebab Allah Ta'ala nak pertingkatkan darjat kita di sisi Allah SWT. Dan kena yakin juga, sebaik-baik ganjaran Allah Ta'ala boleh berikan kepada kita adalah syurga Allah SWT. Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Kita kena faham satu perkara.
ujian yang Allah Ta'ala bagi kat kita tadi. Kalau kita tengok surah Al-Baqarah yang telah saya bacakan kepada tuan-tuan dan perempuan sekalian tadi, macam mana Allah Ta'ala bagi tahu pertolongan Allah itu sangat dekat. Sangat dekat. Asal saja dua syarat. Apa dua syarat? Syarat yang pertama tadi, bersabar dengan ujian ni. Bersabar. Dan yang keduanya, berpegang teguh kepada agama Allah. Makna itu ya syarat Allah Ta'ala bagi. Itu sebab kita cakap, kenapa Allah Ta'ala tak bantu aku? Kenapa Allah Ta'ala tak tolong aku? Kan? Kenapa Allah Ta'ala tak bantu aku ni? Kan? Kau kata pertolongan ni dekat. Pertolongan dekat dengan syarat. Sabar. Sabar tak kita? Sabar maknanya bersabar, tak komplain, tak mengungut. Mengadu kat siapa? Dan Allah Ta'ala dah beritahu dah yang Allah Ta'ala adalah sebaik-baik penolong. Yakin? InsyaAllah. Tuan-tuan dan perempuan sekalian. Tak ada siapa tak diuji, tuan-tuan. Semua orang diuji. Kan? Masuk-masuk dekat bank. Nampak macam kecil masuk dalam bank. Cucuk duit, kalau tolan kad. Ujian tak? Ujian, tuan-tuan. Duit dah lah tak ada. Kad kena tolan pula. Kan? Keluar naik motor. Keluar daripada mesin ATM tu tadi. Keluar daripada bank. Start motor tak boleh start pula. Tengok minyak pula habis. La ilaha illallah. Minyak habis. Lepas tu, aduh, hai. Kita pun tumpang motor. Jalan ke depan sikit, pap, tumbang nak motor tu sebab tumpang dah rosak. Patah side mirror. Allah Akbar. Nampak tak? Ada orang ujian macam tu. Kita nampak macam ringan. Tapi bagaimana ujian? Semua orang akan rasa ujian dia yang paling berat sekali, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi kena tahu, tidak ada manusia dalam dunia ini yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, soal seterusnya, bagaimanakah untuk kita tetapkan iman kita, Ustaz, supaya apa yang ditakdirkan oleh Allah, kita redha. Dengar balik kuliah subuh saya pagi ini, dengar balik daripada awal, kita boleh tengok balik pada awal, tengok balik, baca balik, dengar balik soalan-soalan yang saya bacakan tadi, soalan-soalan yang biasa diluahkan oleh berkenaan ujian-ujian yang dihadapi oleh kita. Dan jawapannya semua ada di dalam Al-Quran Al-Karim sebagai mukjizat yang nak bantu kita sebenarnya. Jawapan-jawapan persoalan kita semua ada dalam Al-Quran dan tuan-tuan sekalian. Ya. Jadi rasa itu saja pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang mengikuti kuliah ini pada pagi ini. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang itu berpunca daripada kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.